Okay, nampak tak yang cikgu share ni? Yang soalan raya dengan jawapan ni. Nampak tak? Respon. Okay, nampak. Okay. So, kita sambung yang semalam. Yang pasal ekor ni. Kan? So, dia punya ekor ni, dia tak kisahlah aircon ke, peti sejuk ke. Dia sejuk sebab apa? Sebab sebab dia keluarkan haba. Dia keluarkan haba daripada peti tu. Tu yang membuatkan dia sejuk. Okay, so nak keluarkan haba tu daripada peti mesti ada something kan untuk serap haba tu. Tu yang kita guna cecair HFC ni, okay. Sebab dia akan serap haba. Bila dia serap haba, dia akan tukar jadi wap. So nama dia tukar jadi wap, tu namanya apa? Penyejatan, proses penyejatan. Tu yang penyejatan ni dapat memberi kesan penyejukkan, okey. Jadi kamu perlukan cecair yang senang menyejat, okey. Cecair cecair yang senang menyejat. So kalau nak cecair yang senang menyejat ni, maksudnya kan suhu, dia tak perlukan suhu yang terlampau tinggi. Okey, setakat suhu rendah pun dia boleh menyejat juga. Okey, suhu rendah pun boleh menyejat juga. Okey. Sebab macam nak pasang aircon kan dalam bilik kan. So suhu bilik berapa? Suhu bilik siapa tahu suhu bilik berapa respon? 34. 24 Okey. Tahu. Tak tahu. Suhu bilik biasanya 27 darjah Celsius. Okey, so kita nak cecair yang suhu 27 darjah Celsius pun dia dah boleh menyejat dah. Maksudnya cecair ni perlukan takat didih yang rendah. Faham tak? Okey. So dia perlukan kita perlukan cecair yang mempunyai takat didih rendah. Okey, yang mempunyai takat didih rendah. Maksudnya suhu rendah pun dia dah boleh menyejat dah. So dalam banyak-banyak cecair ni yang dalam jadual ni, takat didih mana yang rendah? Cuba tengok. K ke L ke M? Respon. Ya, betul. K. K takat didih dia 26. Maksudnya 26 darjah Celsius je dia dah boleh menyejat jadi wap. Lagipun suhu bilik kita pun memang dalam 26-27 darjah Celsius kan. So sesuai lah cecair K ni, okey, sebagai cecair ejen penyejuk. Faham ke? Faham. Faham. Okey, so soalan nombor 2, nyatakan takat didih cecair penyejuk yang sesuai. Jawapannya takat didih yang rendah lah. Okey, betul. Okey, betul. Reason je. Kenapa soalan ni macam terbalik je Sabina jawab ni? Nyatakan takat didih cecair yang sesuai. Yang sesuai adalah cecair K. Okey, reason je. Inilah reason je. Sebab takat didih dia rendah. Ataupun sebab dia mudah berubah menjadi wap. Pun boleh juga. Okey, Sabina jawab terbalik Sabina. Okey. So settle lah section apa ni? Sekejap. Dia ada ni ke? Dia ada soalan. Okey, nyatakan takat didih cecair yang sesuai, takat didih yang rendah. Okey, 1 markah. Reason dia sebab mudah berubah menjadi wap. Okey, 1 markah. Lepas tu soalan last dia tanya cecair apa yang sesuai. So cecair K. Okey, 1 markah. Okey. Okey, so habis section B.
Section B lah. Section apa tu? Section A. Next, kita pergi mana lah? Section B. Okay, section B, essay. Oh ni ada gambarnya, gambar ekor ni itulah dia cikgu cakap so bila dia dah apa tadi? Dia dah tukar jadi wap kan, cecair apa CF hydrofluorocarbon. Cecair HFC dah tukar jadi wap. Dia dah serap haba. So dia bawa haba keluar. So kat belakang aircon ni panas. Okay, so yang tinggal kat sini udara sejuk sebab dah bawa keluar haba. So ada kipas dalam ni. Nanti dia kipas kalau dia tiup kalau udara sejuk tu keluar. Tu yang bilik kita jadi sejuk. Okay. Okay. Next kita pergi section B nombor 9. Nombor 9. Siapa jawab nombor 9? Nombor 9 siapa jawab? Ilina. Siapa yang jawab nombor 9? Betul. Okay, Lina. So soalan dia kata apa ni? Dia Pelajar 91 dan 9.2 menunjukkan dua objek yang serupa. Bawah sekejap pada jarak yang berbeza tapi pada sebuah cermin satah. So kedua-dua cermin itu menghasilkan imej maya. Okey, ni imej maya dia. Ni imej maya dia kan. Dia terbentuk di belakang cermin kan. Di dalam cermin. Okey. Apakah maksud imej maya? Imej maya dia kata apa ni? Dina kata imej yang tidak mana tu? Imej yang tidak dapat terbentuk di skrin. Okey, betul, 1 markah. Kalau soalan tanya apakah imej nyata? Respon. Kalau imej nyata apa pula maksud dia? Kalau imej maya, imej yang tidak dapat terbentuk pada skrin. Okey, kalau imej nyata, imej yang respon. Ya, imej nyata, imej yang terbentuk pada skrin. Okey. Next. Dia suruh buat apa ni? Bezakan jarak objek dan sudut tuju. So dia nak jarak objek, lepas tu dia nak sudut tuju. Okey, so dia buat jadual. Okey, betul. Okey, tengok jarak objek. Belajar 9.1 objek dia dekat. Kan? And then 9.2 objek dia jauh. So betul lah dekat jauh. Okey, 1 markah. Okey, next sudut tuju. Okey, kalau ni sudut tuju dia kan. Nampak tu? Okey, ni sudut tuju dia. Okey, dilabelkan I. I tu apa? I tu insiden Insiden. Oh, apa ni? Ya. I tu insiden. Maksudnya dia tu 7. Kalau R ni apa benda ni? R ni apa Reflect. Reflect. Ya betul. Ni reflect. So reflect pantul Pantulan. Okey. So kat situ nampak beza je tak? Sudut tuju yang ni. Beza je sudut tuju 9.1 ni besar. Okey, besar. Sebab tu tengok gambar kena tengok betul-betul. And then 9.2 ni kecil. Okey, so betul lah. Okey. Lepas tu next nak apa pula? Next dia nak hubungan antara sudut tuju dengan jarak objek. So kat sini semakin tinggi sudut tuju, semakin dekat jarak objek. Okey, boleh 1 markah. Lepas tu dia nak antara sudut tuju dengan sudut pantulan. Okey, yang ni kamu tak ada buat perbandingan kan sudut pantulan tu. Tapi boleh tengok dalam gambar ni sudut perasan kan sudut tuju dia sama dengan sudut pantulan ni. Nampak tak? Ini sudut tuju dia sama dengan sudut pantulan ni. Yang tengah tu apa tu? Yang tengah tu adalah garis normal. Okey. Yang tengah ni pun garis normal. So sudut tuju sama dengan sudut pantulan. Okey, betul.
Okey, lepas tu D dia tanya apa? Hukum pantulan Okey, mana soalan D? Hukum fizik yang terlibat. Ya, betul. Hukum fizik yang terlibat. Hukum pantulan. Okey. Okey, dah settle yang itu. Next apa pula dia nak? Okey, tu settle. Okey, ni pula. Ni sebenarnya dia macam ni Okey, kamu nampak kan ni apa benda ni? Cahaya tu dia buat apa ni? Dia buat pantulan dalam penuh kan? Betul tak? Nampak ke? Pantulan dalam penuh. Okey, so tu cahaya pantulan dalam penuh. Dia suruh explain. Ni dia kata pancaran laser terperangkap dalam air. Okey, so ni laser lah. Laser cahaya kali biru. So dalam air tu dia berlaku pantulan dalam penuh. So terangkan fenomena tersebut. Tengok ni siapa jawab ni? Dina Dia kata okey, nak berlaku pantulan dalam penuh, dia hanya berlaku kalau cahaya tu bergerak dari medium yang lebih tumpat ke medium yang kurang tumpat. Okey, betul, satu markah. Lebih tumpat ke kurang tumpat. Lepas tu sudut tuju mesti lebih sudut genting. Okey, betul, satu markah. So berlakulah pantulan pancaran dipantulkan dalam air. Okey, betul, satu markah. So jadilah pantulan dalam penuh, satu markah. So dapatlah 4 markah. Faham ke? Faham ke tak? Faham. Faham. Okey. Next, apa lagi? Sekejap. Okey. Maksudnya kan? Okey. Tak apa. Okey, next kita pergi F. F ni apa pula? Dia nak buat periskop. So periskop dia pakai ni periskop. Dia suruh ubah suai periskop ni nak jadikan dia binocular. Binocular tu yang apa tu teropong. Okey, so menggunakan pengetahuan anda tentang pembiasan alat optik dan sifat-sifat bahan, nyatakan dan terangkan pengubah suai itu berdasarkan ketumpatan bahan, lepas tu kanta dan juga prisma yang digunakan. Dia bagi 3 aspek. So nanti kamu kena tambahkan lagi 2 aspek. Kembangkan lagi 2 aspek. So kita tengok jawapan. Ni jawapan siapa ni? Ni Hafiz Hafiz ke? Kan? Hafiz ada Betul. tak? Betul. Okey, aspek dia. Okey, dia kata prisma. Sekejap. Mana tu? Okey, prisma yang digunakan. Okey, nak buat binocular. Semua prismanya ada berapa je Okey, sekejap. Mana tu ni? Okey, cikgu lukis gambar prisma. Apa ni? Okey, teropong. Okey, teropong kita ada macam ni ni teropong. Okey, macam ni. Macam ni. Lepas tu macam ni. Okey, ni teropong so ni kanta. Okey, bayangkanlah kat sini kanta mata. Okey, ni kanta mata. Maksudnya kamu tengok kat sini lah mata kamu tu. Okey. Ni kanta mata. So yang ni kanta objek. Kanta objek. So cahaya ni
Ni satu bahagian je. Kan teropong kan dia ada dua bahagian ni satu bahagian belah kiri. Kau cikgu lukis satu belah kanan. Macam ni lah pula. Macam tu. Okey. Macam tu ni ya orang meripik dah sekejap Macam ni. Macam mana? Salah lukis Macam ni. Sekejap. Macam ni. Macam ni. Macam ni. Lepas tu. Macam mana ni? Macam ni. Dah. Okey macam ni. Okey ni kanta mata, ni kanta objek. Okey ni lah gambar teropong. Okey. So kita tengok satu bahagian yang belah kiri je Kita tengok kat sini je. Yang bahagian kiri ni je. Okey. So kat sini cahaya masuk. So bila cahaya masuk mestilah kena letak ni cahaya masuk. So nak sampai dekat kanta mata ni kita letak apa kat sini? Kita letak prisma. So kita letak ni prisma kat sini. Okey. Satu kat sini. Satu lagi dekat dekat sini cikgu tell ni lah. Sekejap Okey. So cahaya tu dia pergi sini. Sekejap. Okey. So cahaya masuk pergi prisma and then dia akan berlaku pantulan dalam penuh macam ni. Okay, dia masuk kan. Okay, masuk dekat kantor objek ni. Dia tuju ke prisma. So dia akan berlaku pantulan dalam penuh. Dia pantul sini. Lepas tu yang ni pula dia pantul sini. Lepas tu pantul sini. Dia pantul sini. Lepas tu dia pantul sini. Okay. Macam tu lah. So ada berapa prisma kat sini? Respon ada berapa prisma? Ada satu prisma, ada Dua. Dua. So ada dua prisma lah. So menggunakan dua prisma. Okey, betul. So kenapa nak ada dua prisma ni? Supaya menghasilkan pantulan dalam penuh. Okey, betul. Okey, next. Apa lagi? Okey. Nak explain tentang kanta pula. Okey, kanta ni diameter dia. Okey, lagi besar lagi bagus diameter. Okey, kenapa diameter kanta ni lagi besar lagi bagus? Sebenarnya kanta apa yang nak besar ni? Kanta objek kanta objek. Okey, diameter kanta objek lagi besar lagi bagus sebab kat sinilah cahaya masuk, betul tak? So membenarkan lebih banyak cahaya masuk. Okey. Okey, next. Ketumpatan bahan. Okey, nak buat binocular ni. So bahan dia taklah berat tu lah. Mestilah kena ketumpatan ni mestilah yang rendah supaya ringan. Betul. Lepas tu apa masuk prisma diletakkan pada sudut 60 darjah Ni dapat kat mana ni? Hafiz. Hari jawab. Kamu tengok kat mana ni? Skema. Semua cakap macam ni. Astagfirullah. Ada ke? Asal skema tak ada tulis yang tu pun. Sekejap Mana tu skema? Ada kat skema. Okey. Okey, prisma diletakkan pada sudut 60 darjah. Macam mana? Tahu ke sudut 60 darjah tu macam mana? Dia sengit. Dia sengit Ya ke? Itu. InsyaAllah.
Okeylah skema dia buat, dia ada spesifik yang sudut 60 darjah. Nanti cikgu tu tengok macam mana dia letak sudut 60 macam ni ke? Ni sudut 60 ke ni? Ni nama dia sudut 60 Okey tak apa, ni jawapan skema. Okeylah bolehlah 1 markah supaya apa pantulan dalam penuh berlaku. Okey, nak bagi jawapan lain pun boleh juga kalau tak tahu nak letak sudut ni kan. Boleh bagi jawapan ni. Pasal kuasa pula, pasal kuasa. Macam tadi kamu dah explain dah, prisma nak letak 2 prisma, okeylah. Kalau tak nak cakap pasal prisma lagi pun boleh juga. Sebab dah buat ni, dah letak 2 prisma ni. Okey, kamu boleh cakap tentang kuasa kanta. Macam Hafiz ni kata apa ni? Kanta mempunyai kuasa yang tinggi. Ini kanta mana ni? Kanta mata ke kanta? Kanta mata. Oh, kanta mata. Kanta mata mempunyai kuasa yang tinggi. Okey. Kena sebutlah kanta mata. Sebab Boleh. mata kuasa lain. Kanta objek kuasa dia lain pula. Kalau kanta mata kuasa dia tinggi lah sebab nak jadi image dia lebih besar. Okey. Kan sebab mata nak tengok image kan, nak tengok image besar. So kuasa kanta mata tu kena besar. Baru image dia besar. Okay, tu kanta mata. Kalau kanta objek pula. Kanta objek kuasa dia kena rendah. Yes. Kanta objek kuasa dia kena rendah. Okay, sebab apa? Ni kanta objek ni. Bukan. Sebab apa? Apa tadi? Tak. Boleh balik Riz. Habis apa? Sebab apa? Tak. Betul. Okey, kenapa nak kanta objek ni kuasa dia rendah? Okey, objek yang nak tengok. Kanta objek ni yang nak kena cahaya objek tu masuk kan. Lepas tu objek tu kena jauh, betul tak? Okey, sebab kita pakai formula ni. Power sama dengan 1/F. Ni. So, kalau kuasa kanta objek ni kuasa dia rendah, power dia rendah. Power dia rendah. Jadi panjang fokus ni apa? Tinggi. Tinggi. Panjang fokus dia tinggi. Sebab dia berkadar songsang kan. Okey, so apa jadi kalau panjang fokus dia tinggi? Okey, bila okey. So bila panjang fokus kanta ni tinggi, maksudnya jauh panjang fokus dia, so dia dapat melihat objek yang lebih jauh. Okey, objek yang lebih jauh. Sebab itulah panjang fokus untuk kanta objek ni, panjang fokus dia lagi jauh, lagi bagus. Supaya dapat melihat apa? Supaya dapat, mana tadi? Supaya dapat melihat objek yang lebih jauh. Sebab kita memang nak tengok objek yang lebih jauh kan. Jadi panjang fokus dia kena besar lah. Kena tinggi. Faham ke? Faham. So nak bagi panjang fokus ni besar, jadi power dia, kuasa dia kena rendah. So sebab itulah kanta objek kuasa dia kena rendah. Okey, reason dia supaya apa? Kamu boleh jawab. Supaya mana tadi? Sekejap supaya dapat melihat objek lebih jauh. Ataupun supaya apa? Kalau power ni rendah, supaya panjang fokus kanta dia besar. Macam ni pun boleh juga. Okey, faham ke? Boleh? Boleh. Boleh. So kalau tak nak jawab yang ni, prisma diletakkan pada sudut 60 darjah kan, sebab cikgu pun tak sure sudut 60 ni macam mana. Boleh jawab yang ni pasal kuasa kanta. Boleh cakap tentang kuasa kanta mata dengan kuasa kanta objek.
So kanta mata kena kuasa tinggi supaya image dia lebih besar. Lepas tu kanta objek kuasa dia kena rendah supaya panjang fokus dia besar, jadi dapat lihat objek lebih jauh. Okey dah, next. Kita pergi soalan nombor 10. 10 siapa yang cikgu suruh? Ni Fakrul Bakul. Okey. Namakan jenis transistor. Ni transistor apa ni? Fakrul jawab NPN. Okey, betul. NPN. Sekejap ah. Okey, NPN. Kalau cikgu lukis macam ni kenapa dia NPN? Sebab arus dia point out kan? Okey, arus dia point out. Kalau point out, kita panggil dia transistor NPN. Tapi kalau cikgu buat macam ni, macam ni, lepas tu ni transistor. Cikgu buat macam ni, point in. So kalau point in macam mana? Arus point in. Kita panggil apa ni? Transistor apa? Respon. Transistor apa ni kalau macam ni? Arus dia, ya betul. PNP. PNP, okay? Point in. Tu yang PNP. So kalau dia point out, NPN. Okay? Okay, so next nak apa ni? Bandingkan bacaan microammeter. Okay, kenapalah Fakrul dia tak jawab jadual, tak guna jadual? Kan cikgu kata buat pandai. dah lupa Skema skema. Okay. Malas. Dia kembali. Ni kalau jawapan raya macam ni cikgu denda Tolak makan dah. Itulah. Okay. Tak tanda pun lagi kedai 2. Nak tahu ke markah? Tak apalah. Boleh. Tak apalah. Boleh. Boleh je. Tahun depan. Depan okey. Lama lagi. Ya. Okey, so soalan tanya bandingkan bacaan mikrometer. Mana mikrometer? Tengoklah simbol mikro. Ni yang mikro Ni mikro. Ni mikro kan, simbol mikro. Okey. So pada 10.1 ni bacaan mikroammeter dia lebih rendah kan? Betul tak? So 10.2 ni lebih besar. Okey, so betul lah ni. Bacaan mikroammeter 10.2 lebih besar. Okey. Next, apa lagi dia nak pula? Dia nak miliammeter pula. Okey, mana miliammeter? Miliammeter simbol dia ada mili lah kan? Ni mili kan? Ni mili. Okey, ni mili. Okey, so miliammeter darjah 10.2. Lebih besar daripada 10.1. Okey, betul. Lepas tu, dia nak apa pula? Bandingkan bacaan arus tapak dengan arus pengumpul. Kalau macam ni, dia tak adalah guna jadual. Okey. Sebab dia nak tengok arus tapak dengan arus pengumpul ni. So kesimpulannya apa? Arus tapak lebih, ni arus tapak kan? IB tu apa? Base tapak. Yang ni IC apa C? C tu kolektor tu pengumpul. So arus tapak lebih rendah daripada arus pengumpul. Yang ni pun sama juga kan? Ni arus tapak, arus silap B, base. Okey, arus tapak dia lebih rendah daripada arus pengumpul. Okey, so jawapannya
Arus pengumpul lebih besar daripada arus tapak dalam kedua-dua rajah. Okey, betul. Okey, next. Oh, Sakir tak ada salah lagi soalan-soalan ni. Tadi soalan tadi tu yang nombor apa ni? Nombor 9 tu semua betul Fullmark Betul. Fullmark. Nombor 10 kita fullmark ke tak Okey, nombor 10 dah settle. Lepas tu C. Nyatakan hubungan antara arus tapak dengan arus pengumpul. Semakin bertambah arus tapak, semakin bertambah arus pengumpul. Okey, betul. Ni kalau kamu tengok, kamu buat jadual, nampaklah arus tapak dengan arus pengumpul dia. Sebab tu juga suruh buat jadual supaya tak adalah kamu careless ke apa. Okey, lepas tu dia nak apa? Persamaan pembesaran arus. So persamaan formula dia, persamaan ni dia nak formula lah formula pembesaran arus. Jadi, pembesaran arus, arus pengumpul per dengan arus tapak. Okey, betul, 1 markah. Okey, nampak ke jawapan Fakrul ni? Nampak. Nampak. Okey, sebab apa arus pengumpul per dengan arus tapak arus pengumpul per dengan arus tapak. Sebabnya arus pengumpul lebih tinggi daripada arus tapak rendah. So tinggi bahagi rendah dapatlah dia punya pembesaran. Okey. Dapatlah dia punya pembesaran arus. So tinggi yang bahagi rendah. Memang arus pengumpul tinggi daripada arus tapak, betul tak? Betul. So tinggi bahagi rendah lah barulah dapat nilai pembesaran dia. Okey, mana ada rendah bahagi tinggi. Okey, next soalan ni siapa Sama Fakrul juga Okey, terangkan bagaimana dapat dikuatkan melalui pembesar suara. So mula-mula kena cakap apa? Kena cakap pada mikrofon. So bila kamu cakap pada mikrofon nanti tenaga tenaga ni dia akan tukar kepada tenaga elektrik. Okey. Lepas tu Okey, so bila ada tenaga elektrik maksudnya adalah arus mengalir kan. So arus dia mengalir dalam ni lita apa So arus dia mengalir kat sini. Ni nama dia lita Tapak. Lita tapak. So arus mengalir dalam lita tapak. Okey. Arus mengalir dalam lita tapak. So bila arus mengalir dalam lita tapak, arus dia kena besar ke kecil nak bagi transistor ni hidup, nak switch on transistor. Lita tapak arus dia mesti besar. Okey. So arus mengalir dalam lita tapak. So nanti dia punya transistor ni boleh switch on, boleh dihidupkan. Okey, boleh switch on transistor ni. So nanti bila transistor ni boleh on, nanti pembesar suara ni pun boleh berfungsi. So pembesar suara ni boleh dengar bunyi kuat. Okey, dengar bunyi kuat. Okey, ada tak point-point tu? Tengok. Ada. Sekejap sekejap, macam mana cikgu nak? Habis dah. Dah less 5 minit lah. Nanti cikgu bagi link lah lagi. Okey. Boleh. Okey.